macam Allahu Akbar. Silap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan sembang-sembang agama, sembang-sembang tazkirah. Ya, kita tak ada tajuk spesifik tapi lebih kepada soal jawab fiqh hukum hakam, yang mana kita buka kepada tuan-tuan rakan-rakan untuk bertanyakan soalan ataupun apa-apa sajalah berkaitan dengan hukum hakam. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya mampu saya akan jawab. Dan saya pada malam ini lebih kurang daripada start tadi 10:40, lebih kurang dalam pukul 11.30 lah, InsyaAllah. Maksudnya untuk melayani tuan-tuan persoalan fiqh yang mana ada kerusingan, ada soal jawab yang perlu dicerahkan, maka insyaAllah saya bersama dan bersedia untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi boleh tanyalah. Di samping tu memang saya sudah sediakan soalan yang memang sedia ada. Itu soalan yang sedia ada ni maksudnya himpunan soalan-soalannya lah. Sebenarnya banyak soalan-soalan netizen. Ada yang soalan berulang dan ada soalan yang tidak berulang. Tapi saya ambil daripada inbox dan saya kongsikan bersama-sama. Jadi dan soal jawab tu tak dapat saya nak applykan dalam inbox sebab banyak sangat, beratus. Jadi saya ambil sikit-sikit dan saya kata daripada kita bincang tajuk benda yang sama je kan, cerita pasal 10 malam terakhir. Kalau tazkirah tu satu hari tu 10 orang ustaz cerita pada benda yang sama. Baguslah benda ulang-ulang kan. Tapi saya bawa kelainan sikit. Kita nak cerita pasal hukum hakam. Soal jawab lah. Bukanlah kata saya ni mufti, tidak. Tapi jawapan tu memang ada dalam buku. Kita baca buku dan kita tahu kaedah cara nak jawab. Cuma mana yang kita mampu, mana yang kita rasa boleh jawab, kita jawab lah. Dan Alhamdulillah
Kita pun yang duduk Kuala Lumpur ni, duduk Labuan Putrajaya ni dah ada mufti yang baru dah. Dia tu orang hebat, saya kenal dia, Dr. Luqman bin Haji Abdullah, orang alim besar. Tahniah diucapkan. Jadi insya-Allah semoga lebih semarak lagi ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dekat bumi Malaysia ini, tuan-tuan. Baik, insya-Allah ya. Baik, kita minum dulu. Basa-basa tekak kopi bismillah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak soal jawab tentang soalan pertama. Ada orang kata apa beza bai' as-salam dengan bai' istisna? Apa maksud bai'us salam dengan bai'ul istisna? Ini soalan fiqh muamalah lah. Ada orang kata fiqh istisna ni dengan bai' as-salam ni sama je kan? Dia lain, dia berbeza. Kalau kita tengok dari di sini kita masuk dari segi sudut definisi fiqh muamalat, kalau bai'us salam ni dia macam pajak. Dia macam jual beli pajak lah. Macam contoh kita pajak ladang tu ke, saya pajak selama setahun. Durian ni saya pajak. Dia macam tu lah, tuan-tuan. Ataupun dia macam lebih kurang ada ciri-ciri macam tempah jugalah. Tapi tempah tu belum siap. Tempah tu benda yang macam kita kata benda tu kena tunggu masa juga. Tapi bai'us salam ni kita bayar dulu. Bai'us salam ni iaitu kita akad pembelian yang dilakukan dahulu, barang dapat serah kemudian. Contoh macam kita bayar dulu, barang tu tak ada kat sini, kena ambil dulu. Itu bai'us salam nombor dia. Contoh kita bayar penuh. Bayar penuh dan itu kita dapat kemudian. Manakala bai'ul istisna tu benda tu tak siap. Tapi dia ni tempah. Okey, saya bayar dulu, okey saya bayar habis, nanti dah siap bagi saya. Contoh saya nak tempah baju Melayu. Benda tu tak ada. Tapi kita bayar dulu dan kita tempah, dan dia kena siapkan dalam tempoh tertentu. Jadi dalam Islam ni, tuan-tuan, bai'us salam dan bai' istisna diboleh tak? Dibenarkan dalam Islam. Sebab apa dibenarkan secara ijma' di sisi para ulama'. Cuma tidak boleh dari segi sudut perkara-perkara tu ada gharar ataupun ada penipuan dan sebagainya. Ya. Baik, kalau bai'ul istisna dengan bai'us salam ni, dia lebih kurang untuk tujuan untuk maksudnya nak memberi persediaan kepada tuan punya tanah contohnya. Lebih ni kalau bai'us salam ni lebih pada tanah lah. Contoh saya nak pajak tanah sawah awak ni selama setahun. Selama setahun, lepas tu nanti hasil saya ambil. Jadi selama setahun tu, sebelum kita dapat hasilnya, maka dia tuai lah, dia persiapkan dulu. Jadi saya lupa nak cakap, tuan-tuan, malam ini kuliah ditaja khas seperti biasa oleh Yayasan Budi Ihsan. Jadi tuan-tuan, dekat status saya jelas ada, saya tuliskan bahawa ceramah malam ni ditaja sepenuhnya 100% oleh Yayasan Budi Ihsan, iaitu satu yayasan yang dikelolakan, yang diasaskan oleh Datuk SR Rosli Atan, seorang usahawan yang pemurah, yang dermawan, yang mengasaskan Yayasan Budi Ihsan ini untuk membantu golongan-golongan asnaf di seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan, pakat-pakat yang belum like, sila like. Sila like page Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk ketahui aktiviti yang berlaku, perkembangan aktiviti itu. Sebab apa? Bukti bahawa duit yang kita derma tu memang pasti, memang confirm disampaikan oleh YBIM. Nama ringkas adalah Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya panggil YBIM. Bukan yang berhormat YBIM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bantuan yang tuan-tuan bagi itu disampaikan seluruh negara dengan pantas. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab YBIM ada wakil setiap negeri. Subhanallah. Nampak tu? Tak perlu nak pergi bawa van, nak pergi bawa lori, pergi ke Kelantan ke, minta surat daripada polis ke, nak pergi, tak ada. Nak zaman PKPB ni masih lagi tak boleh merentasi negeri. Tapi YBIM tidak ada masalah untuk menghalurkan bantuan di seluruh negara Malaysia. Membantu golongan asnaf ini, dan membantu juga meringankan beban pusat-pusat zakat ni, tuan-tuan. Jangan tuduh pusat zakat tak buat kerja, jangan, tak ada. Kan kita bantu, kita melengkapkan, saling melengkapkan. Pusat zakat terhad, tuan tahu, orang ni beramai tak bayar zakat. Masih ramai tak bayar zakat.
Pasal apa? Saya ni pun pernah kerja media tuan-tuan. Pernah jadi producer, pernah buat rancangan. Saya pernah buat rancangan zakat. Samalah dalam team production. Ya, statistik. Zakat Selangor dah apa, masih ramai lagi yang tak bayar. Dekat negeri-negeri lain pun ya masih ramai yang tak bayar. Jadi kutipan tu terhad. Ya, fakir miskin asnaf makin ramai. So terlalu terhad. Bagi seorang sikit kadang-kadang tak mencukupi tuan-tuan. Maka adanya Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni membantu pusat-pusat zakat ni tuan-tuan. Jadi yang tak terkecap, tak terapa tu boleh dibantu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan status saya juga ada link. Tuan-tuan boleh tekan untuk donation. Tak payah tuan-tuan nak pergi ke bank pergi mana ke buka tu buka ni. Ada link terus je. Dimasukkan, pilih nak sponsor apa. Nak sponsor makan raya, nak sponsor berbuka, nak makan berat, semua ada. Satu family, dua family, ya 10 family, semua ada. Tekan pilih saja tuan-tuan, terus link dekat FPX. FPX tu terus kat online banking kita. Terus potong. Senang, mudah tuan-tuan. Ada dekat saya punya status, tuan-tuan tinggal tekan saja. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bai'us salam ni lebih bukan macam pajak lah. Pajak. Kita pajak macam contoh saya ni ada duit, ya saya nak berniaga apa durian. Saya pun cakap dengan Haji Meon, Haji Meon ni ada apa ni ladang durian. So saya pajak selama setahun. So setiap bulan saya bayar 2,000. Boleh tak? 2,000. 2,000. So setiap saya bayar berapa? 2,000 kali 12. Lebih kurang berapa yalah berpuluh-puluh ribu lah bayar. So saya ambil, saya jual, saya bagi, kita macam tu. Jadi benda tu dapat hasilnya lambat, hasilnya kemudian. Ya, dan bai'ul istisna ini dalam istilah fiqh iaitu jual beli tempahan lah. Kita tempah kereta, kita tempah rumah, kita tempah apa, kita bayar dan barang dapat kemudian. Tapi benda ni boleh tak dalam Islam, boleh, tidak menjadi masalah asalkan tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Ya, contoh kalau bai'ul istisna, ya, kalau bai'ul istisna itu barang mesti clear, yang describe tu mesti clear. Kena beritahu apa yang nak buat, apa yang dia nak bagi, apa servis yang nak bagi. So finishing pun macam tu juga. Kalau tak boleh, berhak untuk pulangkan balik dan dapat duit balik. Sama jugalah dengan apa ni bai'us salam ni, yang kita nakkan kebun tu mesti spesifik kita nak. Kita nak kebun durian, tiba-tiba dia bagi kebun mangga pula. Tak boleh lah, boleh dapat duit balik dan sebagainya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar saya ada nak susun ada. Online tak berapa nak nampak. Baik tuan-tuan, sementara saya nak selesaikan masalah ni. Sekejap. Tuan-tuan teruskan sokong. Yang belum like YBIM, sila. Yang belum dermalah tuan-tuan. Walaupun RM50, walaupun RM10, itulah yang seikhlas mungkin, yang semampu mungkin. Ya, bulan Ramadan ni 10 malam terakhir, derma tuan-tuan. Senang je tekan donation tu. InsyaAllah tuan-tuan punya duit akan disampaikan dan amanah akan disampaikan oleh YBIM dengan penuh sempurna, insyaAllah. Ya, baik. Okey, kita terus kepada kiraan zakat saham. Soalan kedua, macam mana kalau orang dia main saham? Ya, macam mana nak kira zakat saham? Baik, saya ada merujuk kepada fatwa yang pernah difatwakan oleh Syekh Mustafa Az-Zarqa, seorang ulama yang sangat hebat daripada Syria, ulama faqih, fiqh modern, yang mana dia menyebutkan tentang zakat orang yang main saham ni macam mana. Of course saham patut syariah ni. Ya, baik Muhammad Syazwan Shah ada tinggalkan soalan. Tak apa, Syazwan nanti saya akan jawab pada penghujung nanti, insya-Allah. 15 minit lagi nak habis, saya akan jawab. Okey. Apa yang kita boleh nyatakan di sini tuan-tuan? Saham ni ada dua jenis, kata Syekh Mustafa Az-Zarqa rahimahullahu taala. Pertama, ada orang yang memang dia beli saham, dia jual saham. Dan kedua, ada orang dia tak jual saham, dia beli saham dan dia tunggu keuntungan pada hujung tahun. Ya. Baik, dia kata orang yang main saham, yang pertama tu yang beli saham, jual saham, naik sikit dia jual, dapat untung, lepas tu beli lagi dah. Okey? Jadi macam mana tu, dia punya kiraan sama seperti zakat perniagaan. Macam mana? Apa yang kita sebutkan di sini, zakat
saham tu kita kira secara keseluruhan. Secara keseluruhan aset saham tu harga dia berapa dan keuntungan. Ya. Dan kita keuntungan dan kita kira haul. Saya katakanlah saham tu harga dia 10,000 campur untung 18,000. Selama setahun cukup 16,000 cukup haul dan sebagainya, maka itu dikira sebagai cukup nisab. Dan apabila cukup setahun, maka keluarkan 2.5. So dia kena kira lah. Dia tak kira keuntungan saja, dia kena kira modal sekali. Modal perniagaan saham tu. Dan termasuk dengan untung sekali, dia kira. Ya, cukup nisab tak? Okey, cukup nisab. Cukup nisab, cukup setahun. Okey, cukup setahun, keluarkan 2.5. Haul tu dah cukup keperluan. Contohnya, dia ni memang kerja jual saham saja. So dapat saham tu, dia tolak makan minum isteri dia, makan diri dia, bayar rumah. So tengok-tengok ada lebihan. 17,000 cukup nisab, dah cukup setahun, ada kena bayar 2.5. Ya. Manakala kalau kita tengok orang yang dia ni dia tunggu keuntungan pada penghujungnya. Ya, pada penghujungnya itu apabila kita tengok dalam keadaan yang macam ni, bila dia dapat katakanlah bulan 12 keuntungan, katakanlah ASB dan sebagainya, maka di situ tengok keuntungan dia berapa. Ya, sebab apa itu dikira sebagai apa keuntungan yang dia ada tu cukup nisab ataupun tidak. Bila cukup nisab, dia terus keluarkan zakat tanpa tunggu kepada haul. Kata Syekh Mustafa Az-Zarqa, dia kata pasal apa ini dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ni apabila dapat hasilnya tak perlu tunggu kepada haul. Dia keluar hasil terus dikeluarkan zakat. Tapi zakatnya cukup nisab lah. So cukup nisab untung daripada hujung saham kita dapat tu, maka wajib kita bayar zakat. Maka itulah secara ringkasnya yang boleh kita nyatakan berkaitan dengan zakat untuk orang yang main saham ni. Baik, bila wajib bayar zakat pendapatan? Ya, zakat pendapatan saya dah bincangkan daripada video yang lalu tentang memang ikut fatwa ulama-ulama moden, maka hukumnya adalah perkara yang wajib dibayar lah. Sebab apa? Dikiaskan juga dengan keuntungan perniagaan. Contohnya kita bekerja dapat untung, gaji tu maka dibayar. So gaji macam mana? Adakah kita bayar ikut potongan bulan ataupun kita tunggu setahun, cukup haul, cukup nisab baru kita bayar? Ya, yang sebenarnya sama juga saya rujuk kepada fatwa Syekh Mustafa Az-Zarqa. Dia kata apa? Apa yang kita boleh faham dekat sini, apa yang kita boleh lihat bahawa zakat pendapatan tu dibayar pada hujung tahun, cukup haul. Katakanlah kita kumpulkan purata pendapatan kita berapa sebulan, katakanlah sebulan 5,000. 5 kali 12. Berapa puluh ribu tuan-tuan, ya. Kalau ikutkan memang cukup nisab. 5 kali 12 berapa? 2 kali 10 dah lebih lah. Dah 50,000 lebih dah. Kat 60,000. Kalau ikutkan nisab memang cukup nisab. Nisab sekarang tahun ni berapa? 15,000. Ya, tapi adakah itu dikira sebagai kena bayar zakat? Tidak. Ya, 50,000 ni tuan-tuan, kalau gaji setahun tu, ya, 50 lebih, 60. Yes, 5,000 kali 12, 60,000. 60,000 tolak rumah, tolak makan, tolak sekolah anak, tolak tu. So tolak-tolak tu semua kan ada lebih 15,000. So 15,000 tu kena bayar. Itu zakat pendapatan yang kena bayar. Ya, tapi ada orang dibuat potongan gaji. Tak ada masalah. Wajib ke? Tak wajib potongan gaji. Tapi untuk memudahkan cara, katakanlah dia ambil purata. Baiklah, katakanlah yang dia dapat gaji tu, ya, sebenarnya tak perlu bayar zakat pun. Tapi memang kata tak apalah saya bayar zakat. Katakanlah dia tak layak bayar zakat, tapi dia bayar juga, tapi tetap juga dapat pahala. Tapi hakikat macam itulah, pendapatan tak wajib bayar setiap bulan, tapi zakat pendapatan tu tunggu pada setahun. Dikira purata kan, dikira purata apa semua, ya. Tolak EPF, tolak so sebab apa? EPF tu bukan pemilikan penuh kita, maka tak boleh kira lah. Kita yang bersih tu, yang bersih tu kira purata. Dan tolak makan minum keperluan, ada lebih tak setahun tu? Cukup setahun tu. Kalau lebih, maka wajib bayar zakat 2.5%. Ya. Baik, keempat, ni soalan dia tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adakah jatuh talak ketika dilafazkan ketika dibius? Ya. Maksud ada orang dia kena bius, tapi tak tengah kena bius, dia nak kena bedah ke apa ke, tiba-tiba dia kena dia lafazkan talak. Dia lalok macam tu kan. Ya. Ataupun ketika dia kena abuse, tiba-tiba isteri dia bergaduh, aku cerai dengan kau. Adakah jatuh talak ataupun tidak? Ya.
Baik, bius ni macam mana? Bius ni kalau dia baru kena bius ni tak rasa apa. Bius ni dia lama-lama. Dah 2-3 minit, dia dah macam lalok dah. Tak sedar apa dia cakap. Ya. Tapi kalau permulaan baru 2-3 saat kena bius, dia lafazkan talak, dia tetap jatuh. Sebab apa? Dia masih dalam sedar. Tapi bila bius itu sudah memberi kesan sehingga dia tak sedar dirinya, maka hukumnya seperti orang hilang akal. Ya, sepakat para ulama mengatakan bahawa orang yang melafazkan talak sarih ketika dalam keadaan hilang akal, gila dan sebagainya, maka tidak sah talaknya, maksudnya talaknya tidak jatuh. Ya. Jadi itulah macam dia dah kena injection, dia pun lalok 2-3 minit, 4-5 minit, aku ceraikan kau. Dia pun tak sedar, dia pun tak tahu, maka tak jatuh talak. Tapi dia kena bius, baru kena dia tak bagi kesan lagi, tiba-tiba bergaduh dengan bini dia. Aku cerai dengan kau. Masa tu dia masih dalam keadaan sedar lagi. So bila dalam keadaan sedar, maka jatuh. Kalau tak sedar, dia macam lalok dan masih tak boleh nak berfikiran waras, tak sedar apa dia buat, maka talak itu tidak jatuh. Ya. Okey, hukum ambil suntikan platelet rich plasma PRP. Ni ada orang tanya ni, saya Google rupanya dia adalah plasma darah. Plasma darah tu dia ambil, tak tahu daripada ambil, dia cucuk dalam badan kita, tujuan untuk memulihkan tisu-tisu badan. Mungkin dia luka ke, memerlukan injection PRP tu, ya. Darah orang tu, sel darah tu dia masukkan untuk penyembuhan, ya. Hukum asalnya tuan-tuan, dia sama juga macam kita masukkan darah. Orang yang sakit, orang yang memang kurang darah, maka orang derma darah, maka dimasukkan, maka untuk kesihatan badan, untuk selamatkan nyawa, tidak menjadi masalah. Sama juga dengan PRP, yang plasma ni apabila dimasukkan untuk tujuan perubatan, tidak menjadi masalah, hukumnya harus seperti mana disepakati oleh para ulama. Namun ada juga kalau kita tengok dekat sini, apa yang kita nampak, ada juga PRP ni digunakan untuk kecantikan. Ya, maksudnya awet muda. PRP bila saya tengok dalam internet, ada dikatakan bahawa dia merupakan satu option ke atas Botox. Botox yang kita cucuk macam nampak nak menghilangkan kedut muka tu. Ya. Jadi dia kata plasma ni, PRP ni, dia kata platelet rich plasma ni, dia merupakan option yang terbaik menggantikan Botox yang tidak ada side effect. Jadi orang yang sudah berumur nak nampak muda, dia tekan, dia masukkan sel darah tu, ya. Maka ulama kata, kita sebutkan kalau untuk perubatan, kalau badan tak sihat perlukan tu untuk sihatkan badan, ataupun sakit jantung perlukan injection tu untuk sihatkan jantung, ya. Itu tak apa, perubatan kesihatan. Kalau dia tak ambil PRP akan membahayakan nyawa dia, akan menyebabnya sakit tidak akan sembuh. Ya. Baik. Jadi dalam hal ni, kalau untuk kecantikan tidak dibenarkan sama sekali. Sebab apa? Dia bukan darurat. Dia bukan satu perkara yang keperluan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan PRP itu bila orang di injection dia nampak awet muda. Dia seolah-olah macam merubah. Ada sebagian ulama kata, ulama moden, seolah dia merubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh terima kenyataan yang dia ni tua. Tapi kalau awet muda lain lah. Kalau memang dia jaga kesihatan ke, dia jogging dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi ni tak, dia nak ambil injection tu untuk nampak muda dan sebagainya, bukan disebabkan darurat, maka tidak dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i, ya, begitu juga jumhur ulama, boleh katakan jumhur maksudnya sepakat 4 mazhab, darah tu adalah najis. So darah apabila najis, dia tidak boleh diambil sesuka hati, apatah lagi untuk tujuan kecantikan. Contoh, kita ambil najis, kita saja masuk dalam badan kita. Saya ambil darah Ahmad, saya masuk dalam badan kita, tak boleh sebab dia najis. Jelas dalam hadis Nabi kata darah tu najis. Nabi kata kepada Asma binti Abu Bakar bahawa ia adalah najis. So najis tak boleh suka-suka. Imam Syafi'i kata tak boleh suka-suka masukkan darah dalam badan kita. So umpama kita tak boleh masukkan sesuka hati najis dalam badan kita. Pasal apa? Sebab kita kena fikirkan bahawa najis tidak boleh digunakan kecuali ada sebab-sebab yang mudarat dan hajiat. Contoh, kalau kita masukkan darah untuk kesihatan, ataupun Imam Nawawi kata dalam kitab Minhajul Talibin, boleh tak kalau kita sambung tulang kita dengan tulang yang bernajis? Sebab apa? Tak ada option. Kalau darurat tak ada benda lain, boleh. Kalau darurat tidak menjadi masalah, no problem at all. Benda-benda macam ni tuan-tuan tidak menjadi masalah. Tapi kecantikan dia bukan darurat, maka tak boleh. Maka konklusinya, ambil suntikan PRP. Nak nampak muda, tak boleh kecantikan. Untuk perubatan, untuk contohnya baikkan luka, kalau pakai tu nanti luka tu yang terbelah tu akan sambung dengan cepat, itu tak apa, tidak menjadi masalah, ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam soalan yang kedua,
ada saya nak teruskan, terus menyokong Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dekat status saya ada Facebook, tekan page tu dan tekan like, dan bawah tu ada link donation. Terus menyokong sedekah walaupun semampunya. RM10 kalau mampu-mampu. Janganlah dalam bank ada ratus-ratus ribu, kita sedekah RM10, bagilah lebih sikit tuan-tuan. Amat itu jariah kita. Itulah yang nanti akan selamatkan kita. Banyak bersedekah akan selamatkan kita dekat akhirat nanti. Banyak bersedekah akan menjauhkan kita daripada neraka. So, jalan terbaik sedekah dekat YBIM, ya. Baik, kelima, hukum yang keenam, air kencing terpercik ke dalam, di dalam baldi. Dia pergi kencing, setitik dua masuk ke dalam baldi. Ya. Jadi macam mana hukumnya? Baik. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata, kalaulah setitik dua air kencing masuk di dalam air yang sedikit, kurang daripada 2 kolah, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Contohlah kita buang air kecil, tak dapat dielakkan, masuk setitik dua kena dekat dalam baldi, itu dimaafkan, tidak menjadi najis. Tapi kalau air itu 2 kolah dan ke atas, ya, kalau masuk air kencing, selagi mana tidak berubah sifat, kekal walaupun secawan sekalipun, katakanlah secawan tu masuk dalam tu tapi tak berubah sifat, maka tidak menjadikan air itu mutanajis, air itu suci. Tapi masalah kalau air itu bawah 2 kolah. Kalau bawah 2 kolah, kalau masuk ke dalamnya walaupun sedikit, walaupun tak berubah sifat air mutlak tu, tetap menjadikan air mutanajis. Tapi masalahnya setitik dua yang sukar untuk dielakkan, atau perenjisan yang sukar dielakkan, maka renjisan yang sedikit itu dimaafkan. Namanya umumul balwa, perkara yang sukar dielakkan. Tapi dengan syarat kita sudah berjaga-jaga. Contoh, kita dah tahu baldi kat tepi kita, jangan kencing berdiri. Ya, dah tahu benda tu ada, kita kencing duduk supaya air tu tak termecik masuk. Tapi kalau kita tak berjaga-jaga, kita main lepas saja, tak berhati-hati, masuknya dalam tu tak boleh digunakan lagi dah. Itu bukan yang namakan perkara yang tidak boleh dielak, tapi sengaja kita tak elak. Ya. Baik, begitu juga macam seluar kita yang terkena, kita buai kecil dah berjaga betul-betul, tapi terkena setitik dekat seluar kita tu. Ya, kalau boleh ambil air bilas. Kalau susah, tak nampak, tak tahu kat mana kena, ya, maka itu dimaafkan. Pasal apa? Islam itu mudah dan tidak menyusahkan. Asalkan kita berjaga-jaga, kita berusaha untuk menjaganya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, soalan yang ketujuh, pergi melancong Eropah termakan daging babi. Tu dia ingat apa? Dia cerita sini tuan-tuan. Dia pergi Eropah, dia buat pergi hotel lah kan. Hotel tu ada free breakfast. So bila ada free breakfast ni tuan-tuan, dia pun ingat daging apa pun dia makan. Bila dia sedar tengok rupanya babi, macam mana? Dia tanya saya macam mana nak sama. Tu dia, ya. Baik. Ya, saya buka kitab. Saya jumpa dalam kitab, nak kena samak ke tidak. Kitab Fatwa, dia kata mukhtasar daripada kitab Fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, Fatwa ni bagus kitab ni. Dia kata orang yang makan najis mughalladhah, iaitu babi lah. Maksudnya kalau di sisi kita ni, di sisi mazhab Syafi'i, babi tu ni mughalladhah. Macam mana nak samak? Kena samak tak kena samak? Dia kata kena samak bibir saja. Bibir, kalau tangan. Maksudnya dia dah sedar, so dia ambil tanah sikit, dia gojak-gojak dengan air, sapu tu ni. Sapu, lepas tu ambil air, basuh 7 kali, 6 kali. Macam tu. Jadi settle. Nak kumur-kumur air tanah, tak payah. Ya. Jadi yang perlu samak saja menurut mazhab Syafi'i, kata Ibnul Imad, kata Imam Ibn Hajar, dia kata wajib samak kat bibir saja. Sebab apa? Kecuali kalau dia makan tu memang daging babi yang berkari tuan-tuan, yang dia makan sampai sini kari dia tu. So ambil samak dekat bahagian depan ni saja. Ambil air, so bukan kunyah, tak ada. Dia tak ada suruh kunyah. Dalam kitab Nas tak ada kata suruh telan. So dia kata ambil tanah yang suci, masukkanlah air. Bukan pasir, tanah. Apa-apa tanah, tak kisah. Tanah liat ke, tanah merah, tanah apa ke. Tak. Ya. Kocak. So ambil, sapu sikit. Sekali. Ataupun kalau kita sini, sapu lebih sikit. So dah, ambil air mutlak, basuh 6 kali. 1, 2, 3, 4, settle. Dalam, tak payah. Ya. Islam tidak sampai macam tu sekali. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Baik, jadi itu dia, itu tak sengaja. Jangan makan sengaja. Dia tak sengaja, itu dimaafkan, tidak menjadi masalah. Okey, tuan-tuan boleh tinggalkan soalan untuk tanya kemusykilan. InsyaAllah saya akan jawab dalam masa tempoh sebentar lagi. Oh, sekarang dah 11:05. Oh, cepat betul masa berlalu. InsyaAllah dalam 11 suku saya akan jawablah. InsyaAllah. Baik. Okey, macam mana nak niat perbaharui wuduk? Tuan-tuan, apa maksud perbaharui wuduk? Oh, tekak kering, minum air jap. Okey. Orang yang memperhabis wuduk ni, wuduknya masih ada lagi. Masih lagi tak batal. Tapi disunatkan. Ya? Orang yang masih ada wuduk, disunatkan setiap kali nak solat fardu, dia kena wuduk sekali lagi. Itu amalan Nabi SAW. Nabi walaupun wuduk tak batal, katakanlah Nabi dah solat zuhur. Bila masuk asar, zuhur waktunya, wuduk yang zuhur tadi tak batal. Tapi Nabi tetap memperhabis wuduk. Itu sunnah tuan-tuan. Ya? Tak ada timbul isu membazir. Apa ni wuduk pergi berwuduk lagi pasal membazir. No issue. Kalau macam tu Nabi membazir. Cuma kita lah menggunakan secara bijaksana dan memadai. Bukan suka-suka macam tu saja. Baik, dia kata kalau kita wuduk masih lagi sah, masih lagi tak batal, macam mana nak niat? Takkan nak niatkan hadas kot. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Hadas tak ada. Maksud macam mana? Di sini ada khilaf di sisi para ulama. Ya, baik. Pendapat yang paling ramai disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, tetap niat macam biasa. Ya, ketika basuh muka tu saja aku mengangkat hadas kecil. Sama juga. Walaupun hadas kita tak ada. Sebab apa? Kita niat sebab nak mengambil wuduk. Ada pendapat boleh mengatakan tak boleh niat mengangkat hadas. Tapi niat sahaja aku berwuduk ataupun sahaja aku berwuduk secara fardu. Aku mengangkat wuduk fardu. Ataupun sahaja aku berwuduk. So mana-mana boleh. Kalau kita kata yang disebutkan bahawa kita niat mengangkat hadas, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Disebutkan dalam fatwa ulama mazhab Syafi'i tetap sah juga walaupun kita belum berhadas. Tapi dikira apa? Dikira niat kita sebab kita nak berwuduk. Dan niat itu walaupun kita niat mengangkat hadas, sebenar hakikat kita adalah berwuduk seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Secara automatik dapat pahala kita memperbaharui wuduk. So konklusinya, niat memperbarui wuduk sama seperti niat kita yang ketika berhadas untuk mengangkat hadas. Sama ada kita nak berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil pun sah, ataupun sahaja aku berniat sahaja aku berwuduk pun tidak menjadi masalah. Okey, tuan-tuan. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-9, hukum solat tarawih 4 rakaat 1 salam dan tiada tahiyat awal. Ada 2 soalan. Ya, baik, adakah hukum solat tarawih 4 rakaat 1 salam ini adalah dibenarkan oleh syarak? Baik, kalau solat qiyamul lail boleh tidak menjadi masalah. Solat qiyamul lail, bukan tarawih ya. Qiyamul lail lain, tarawih lain. Tarawih hanya pada bulan Ramadan saja. Walaupun ada pendapat mengatakan qiyamul lail adalah tarawih, sama saja tuan-tuan. Tidak. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki dengan Hanafi, tarawih, qiyamul lail, qiyamul lail. Ya, kalau kita buat tarawih 20 dan kita disunatkan lagi pukul 3 4 pagi, kita buat lagi qiyamul, itu lagi bagus. Ya, baik, kalau qiyamul lail boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, no problem, tak ada masalah. Ataupun Imam Nawawi kata kalau qiyamul lail kita nak buat straight 10 rakaat, tak ada tahiyat pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, dalilnya pun Nabi pernah buat witir 9 rakaat straight. Tu witir pun termasuk qiyamul lail lah tuan-tuan. Ya, tapi Ramadan boleh tak? Itu tarawih tak boleh. Tak boleh sama sekali, tidak dibenarkan. Maksudnya buat juga, katakanlah dia nak malas nak buat tahiyat awal, dia nak buat 4 habis cepat, 4 20 saya kata. Ya, kalau dia buat juga, disebutkan dalam kitab Al-Minhajul Qawim, disebut dalam kitab Bushrul Karim, dalam Mughni Muhtaj, mana-manalah kitab fiqh mazhab Syafi'i mutaakhirin menyatakan bahawa siapa buat tarawih 4 rakaat tanpa dipisah dengan salam, maka tarawihnya tidak sah. Dalam Minhajul Talibin, dalam Minhaj Al-Minhajul Qawim disebut dengan jelas. Dalam Bushrul Karim pun sama, disebut dengan jelas. Ya, tapi solat tu sia-sia tak? Dia jadi solat sunat mutlak. Ya, dia jadi solat sunat mutlak. Ya, jadi itu yang kita kata rugilah. Sebab apa? Kita nak pahala besar, pahala tarawih yang mana hanya berlaku setahun sekali saja tuan-tuan.
iaitu 30 hari, 30 kali setiap hari. Kalau hari-hari 30 lah, ataupun 29 kali. Ya, tapi kalau kita buang 4 straight dengan niat tarawih, maka tarawih kita tak sah, tapi dipertukar menjadi solat sunat mutlak. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena buat dua-dua. Pasal apa? Sebab apa? Dia tak bersesuaian dengan amalan Nabi SAW dan amalan Sayyidina Umar dan para sahabat. Ya, okey. Okey, yang ke-10, bolehkah gelaran haji kepada si mati yang telah ditunaikan haji badal untuknya? Ini kisah ataupun al-kisah, ya. Ada seorang hamba Allah ni, katakanlah bapa dia meninggal dunia tapi tak sempat buat haji. Dia dah dikebumikan. So bila sudah dikebumikan, maka ada dijumpa dekat tabung haji, dia bayar dalam amount tertentu, dia kata tolong buatkan haji badal untuk bapa saya. Okey, settle. So bila habis musim haji tuan-tuan, maka dia pun letak kat batu nisan haji fulan bin fulan bapa dia. Boleh atau tidak? Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gelaran haji ni gelaran hormat. Ya, dia bukan ibadah tapi adat tuan-tuan. Ya, bukanlah zaman Nabi tak ada letak haji pun, itu zaman Nabi. Tapi ini kita cerita sebagai satu gelaran hormat dah tuan-tuan. Adat kita. So apabila kita sebut tentang adat ni tuan-tuan, tak ada masalah kalau kita nak letak. Kalau orang yang masih hidup, kalau orang yang betul-betul melaksanakan haji, ataupun orang yang sudah meninggal dunia tetapi dia sudah melaksanakan haji, itu adil namanya. Tapi kalau haji badal, bagi saya tak sesuai. Sebab apa? Dia akan mengelirukan orang lain. So contohnya kita pun letakkan kepada arwah bapa saya Haji Arifin bin Haji Ahmad. Ya, sedangkan arwah Arifin tu tak pernah pergi haji, tapi dia letak haji. Oh, bapa pergi haji. Sedangkan itu haji badal. So orang yang dengar tu kata, oh subhanallah, bila dia pergi haji ya. Orang ingat dia pergi haji. Maka ada unsur penipuan dekat situ. Bagi saya ada unsur penipuan. Maka tak boleh kita letak haji bagi orang yang badal haji. Letak tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita buat badal haji, kita nakkan pahala supaya sampai itu saja. Kita bukan nak letakkan haji kepada mereka. Walaupun meninggal dunia tak perlulah kita nak upkan lagi, kita nak jadikan dia satu nama yang glamour dan sebagainya. Tidaklah macam tu. Maka tak perlu kepada sampai ke tahap begitu. Pasal apa? Letak haji bagi orang yang badal haji ni tuan-tuan, ada unsur penipuan, ada unsur kekeliruan, ya. Maka perlu dah dielakkan, ya. Baik, cukup kepada 10 soalan yang saya bincangkan pada malam ini. Jadi insya-Allah saya nak masukkan soalan yang ditanya oleh jemaah kita. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah, insya-Allah. Dan sebelum saya nak bacakan soalan ni, saya nak scroll daripada atas balik. Tuan-tuan terus menyokong Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya, dekat saya punya status tu ada link untuk terus pergi dekat Facebook page Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tolong like untuk melihat aktiviti. Tanda sokongan tuan-tuan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan tambahan lagi, ada bawah tu ada link untuk donation. Tolong sedekah tuan-tuan. Sedekah. Inilah bulan Ramadan, kita nak dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyakkanlah bersedekah tuan-tuan. Inilah yang kita nak. Inilah yang perlu kita menjanakan pahala untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan tuan-tuan, di bulan Ramadan inilah yang terbaik, 10 malam Ramadan ni, tuan-tuan sedekahkan nama atas arwah. Sedekah atas nama arwah melalui tabung Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan, pahala besar, ya. Jumhur ulama, ya, termasuklah, ya, sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan hadiah pahala sedekah, hadiah pahala Al-Quran diniatkan disampaikan kepada arwah sampai. Maka peluang yang disediakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tolong sokong untuk pahala tuan-tuan juga dan pahala arwah-arwah yang meninggalkan kita. Time ni lah kita nak bantu mereka. Kita bantu orang yang masih hidup memerlukan bantuan, iaitu asnaf, dan kita bantu orang yang sudah meninggal dunia. Mereka menunggu pahala-pahala kita tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa donate, ya. Saya pastikan, saya minta sekurang-kurangnya, kalau tak ada duit pun RM10 pun jadilah tuan-tuan, ya. Baik. Dia naik ni atas ni. Baik. Soalan yang nak ditanya ni ada, okey, selamat hari guru. Daripada Puan Rosnah Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ibu saya ni, mak saya. Rosnah Muhammad Yusof ni ibu saya yang melahirkan saya. Dia suka tengok ceramah saya, alhamdulillah. Ya. Baik. Daripada Baharudin Budi, selamat hari guru. Terima kasih, selamat hari guru. Terima kasih. Saya ni bukanlah guru sekolah, tapi yalah, ada orang appreciate saya ni sampaikan ilmu. Saya pun sebagai ucapan tulus ikhlas, terima kasih banyak-banyak. Tolong doakan saya.
Baik, daripada Syazwan. Ni Syazwan orang pertama sekali tanya. Dia kata berkenaan fidyah, orang yang meninggal dunia. Ni bab fidyah. Bagaimana pengiraan orang yang meninggal dunia kalau kita tak pasti jumlah puasa yang ditinggalkan? Tapi kita pasti dia ada meninggalkan puasa bukan disebabkan uzur. Okey, kalau kita tak pasti, kita tanya dia. Tanya isteri dia ke, tanyakanlah. Kalau kita tak tahu, kita sebagai anak, ya, tanya mak kita, mak, abah lu tinggal puasa tu berapa lama? Berapa lama dia macam ni? Ya, maka mak kata, setahu mak lah dia tinggal puasa tu 10 hari. Lebih kurang 10 hari. Kalau 10 hari, buat jadi 15. Lagi baru 20, lebih selamat. Ya, kalau lebih tu dikira sedekah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Agakkan. Kalau tak tahu juga, kita agak-agak berapa. Sampai kita yakin berapa. Tak tahu, tak pastilah. Dulu abah kata dia sakit. Abah kata dia sakit 7 hari. 7 hari tak boleh bangun. Maksudnya 7 hari lah kot dia tak puasa. Macam tu. Ya, kiraan agakkan saja. Kalau 7 hari, ulama kata lebihkan sikit, jadikan 10 hari. So, kita bayar fidyah. 1 hari tak mahal, RM2 saja tuan-tuan. Pergi kat pusat zakat Selangor ataupun zakat Kuala Lumpur ataupun negeri-negeri, bayar 1 hari 1 cupak. Settle lah tuan-tuan. Ya, agakkan saja. Kedua, jika arwah menetap dan meninggal di Sabah manakala waris tinggal bekerja di Selangor, adakah waris perlu membayar ikut perkiraan Sabah ataupun Selangor? Ya. Baik, kalau kita nak bayar dekat tempat kita, ikut kiraan kita. Macam saya kan, saya duduk Selangor, ikut kiraan Selangor. Ya, kalau ikat Sabah, kalau memang dia nak bayar dekat Sabah, ikut kiraan Sabah. Senang saja macam tu. Ya, tapi kalau kita bekerja, kita nak bayarkan. Ataupun duit kita ambil yang mana kalau si mati tu ada meninggalkan harta warisan, wajib ambil harta dia untuk bayar fidyah. Kalau kita tak nak ambil, kita keluarkan duit. So, ikut tempat mana yang kita bayar. Kalau kat Selangor, harga lain. Dekat Sabah, harganya lain. Okey. Ketiga, adakah puasa tersebut waris perlu ganti? Okey. Bilakah yang dikatakan waris wajib ganti? Dia ganti ada 2 cara. Pertama, bayar. Itu lebih afdal di sisi mazhab Syafi'i. Walaupun tak nak bayar, puasa kan. Bila wajib ganti? Kalau si mati ada meninggalkan harta pusaka. Kalau si mati ada meninggalkan harta pusaka, maka waris wajib ambil duit daripada harta pusaka itu, bayar fidyah sebelum difaraidkan. Ataupun dikata tak payah kita usik lah, kita nanti faraidkan semua terus. So macam mana? Kita keluar duit sendiri sebagai ganti. Wajib. Ya. Dan tak wajib kalau si mati tidak meninggalkan harta pusaka. So kalau dia tak tinggal, memang dia mati tu dia tinggal dalam keadaan apa-apa ke dana, tak ada duit langsung. Nak faraid pun tak ada tuan-tuan. Kalau tak ada, maka si waris tak wajib bayar. Cuma sunat lebih afdal tolong bayarkan. Ya. Ataupun dia tinggalkan harta pusaka tapi dia tak ambil duit tu, dia tak nak kacau. Ya, dia pun tak nak keluar duit dia. Maka dia buat macam mana? Dia puasakan. Kalau bapak dia ada hutang puasa 10 hari, dia puasakan niat untuk puasa bapak dia. Pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Ataupun dia tak nak, ya, dia tak nak puasa, dia boleh upah orang tolong puasakan. Okey, aku bayarkan 1 hari RM10, tolong puasakan bapak aku. Boleh. Dia macam haji badal juga. Dikiaskan oleh para ulama. Okey, tuan-tuan. Sekiranya malam raya seseorang itu berada di Kelantan tapi zakat fitrah sudah dibayar di KL, adakah sah fitrahnya? Ini soalan daripada Awang Toha. Dia kata, sekiranya malam raya seseorang itu berada di Kelantan tapi zakat fitrah sudah dibayar di KL, adakah zakat fitrahnya? Baik, di sini menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami tidak sah zakat fitrahnya. Dia kena bayar sekali lagi dekat Kelantan, malam raya atau pagi raya. Ya. Tapi di sisi Al-Imam Ar-Ramli, dia kata kalau dia dah bayar awal, maka dia sampai kat Kelantan tak wajib ulang balik lagi dah. Ya. Di sisi Imam Ibn Hajar tak sah, dia kena bayar sekali lagi dekat Kelantan. Di sisi Imam Ramli tetap sah tapi kurang afdaliyah dia. Nampak tak? So tuan-tuan, kalau dah bayar tak apa. Tahun ni memang pakat raya kat Kuala Lumpur lah, tak ada di Kelantan. Ya. Jangan kelik lah weh, musim fikir apa COVID-19 ni, macam tu lah kan. Ya, dulu lagunya apa, kelik lah weh ya tak. Sekarang ni jangan kelik lah weh. Ya tak, jangan balik Kelantan. Ya, jadi bayar kat KL atau Selangor, Pakat Melaka ya. Kalau duduk Negeri Sembilan, bayar kat Negeri Sembilan, tak ada masalah. Tapi kalau dia balik raya dah bayar KL, kalau menurut Imam Ramli tetap sah, tak perlu qada balik. Cuma next year kalau kita balik beraya, pastikan kita bayar dekat tempat kita beraya. Itu afdaliyah, itu lebih selamat dan keluar daripada khilaf.
Ya, macam mana ustaz kalau nak bayar malam raya tu dah sampai dah malam, tengah-tengah jalan jam, ini macam mana? Ya, tak payah senang-senang, tak payah susah-susah. Apa yang perlu dibuat, kirim duit kat bapak tolong bayarkan zakat kat sana. Senang cerita dah zaman bank in dia. Ya, ni saya bagi 100 sekali, bayar untuk mak dengan abah sekali saya bayar. Bayar untuk saya anak beranak dan untuk abah sekali. Abah tolong bayarkan sebab malam raya kawan nak pergi raya kat situ. Ya. Baik, itu secara penyelesaiannya. Daripada Suhaini Omar, salam Said, apa khabar? Ini kakak saya ni. Ya, ni kakak saya ni, sama-sama kerja dulu berapa tahun ni kak. Lama tak jumpa dia. Baik, saya baik alhamdulillah, Kak Suhaini Omar. Ya. Baik. Daripada Hafi Farhan, penolakan lebihan pendapatan untuk zakat pendapatan tu boleh pilih tolak sendiri ke ataupun pakai penolakan yang digariskan oleh pihak agensi zakat? Okey. Ya, bagi saya, macam mana nak tolak keperluan, ikut spesifikasi zakat itu lebih baik. Ya. Kalaulah keluarga kita perbelanjaan ni normal, ya. Tapi ada orang ni tuan-tuan, dia ni kata, ustaz saya tak boleh tengok SOP ataupun piawaian penolakan ikut zakat negeri. Pasal apa? Sebab anak saya lain. Anak saya OKU, autism, dan belanja dia lain. Dan saya memang ada. Jadi nak tolak ikut SOP tak kena. Saya kena tolak sendiri. Itu tak apa. Ya. Tapi kalau kita perbelanjaan anak kita normal, ya, kita ikut piawaian yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Sebab apa mereka menggaji? Dekat bandar berapa, kat luar bandar berapa. Kalau kita tak ikut, nanti kita ikut hawa nafsu. Patut seorang anak kita potong RM1,000. Ya, katakanlah. Ya, tapi kita potong RM2,000. Takut-takut menjadi macam tu. Ya, sedangkan RM1,000 tu cukup untuk makan minum yang asas. Tapi kita duk bagi makan barbecue hari-hari buat apa? Betul tak? Memanglah RM1,000 tak cukup. Tapi kalau bagi makan asas yang sihat, yang fresh dan sebagainya, RM1,000 cukup katakanlah. Ya, tapi kalau kita tak ikut piawaian yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, maka kita dikhawatiri akan potong ikut hawa nafsu kita. Sedangkan SOP ataupun piawaian yang ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri itu memang dah cantik dah buat tuan-tuan. Sesuai dan sentiasa di-upgrade. Ya, ikut cost of living yang berubah daripada tahun ke tahun. Ya, jadi bagus ikut tu. Kalau kita nak buat sendiri, tengok keadaan kita macam mana. Contoh macam ada orang tu, dia ada anak OKU. Memang OKU belanja dia lain tuan-tuan. Belanja dia lain, makan dia lain, cara nak lain, memang lain. So tak boleh ikut yang apa semua tu, ya. Baik. Okey, soalan yang bagus. Okey, adakah daripada Nur Hishamuddin Yasin, adakah ada pendapat yang mengatakan waktu mula syuruk sampai waktu duha kita dibenarkan menunaikan solat? Apa ke cerita ni Nur Hisham? Nur Hishamuddin, ambo tak peh. Adakah ada pendapat yang mengatakan waktu mula syuruk sampai waktu duha? Waktu duha tu apa cerita? Ya. Baiklah, senang ya. Ulama bersepakat waktu syuruk itu adalah terbit matahari. Macam mana terbit matahari? Terbit matahari ni macam ni lagu ni. Yang ni nampak bulat dia kan, dia punya bulat tu. Ni bulat dia. Ya. Dia kalau terbit fajar, dia bulat tak keluar lagi. Dia punya bulat tu. Apa nak ada? Ni dia. Sikat. Ni bulat kan? Ni bulat matahari. Kalau yang terbit fajar, cahaya je keluar. Bulat tak keluar. Yang syuruk tu maksudnya dah keluar sikit dah punya bulat tu. Kalau kita nampak dekat lereng bukit tu, dia punya bulat dah keluar sikit dah. Itu maksudnya syuruk. Tapi boleh tak Datuk solat duha? Tak boleh. Kena tunggu sepanjang galah. Seolah-olah kita letak lembing, dia punya bulat tu punya tinggi dah sampai segalah. Sama, dia punya hujung segalah macam tu. Lebih kurang 15 minit. Katakanlah sekarang syuruk 7-5 minit. Tak silap saya. 7 syuruk. Ya. Dia keluar matahari, bulat tu sikit je. Itu pukul 7. Boleh tak? Tak boleh. Kena tunggu 7-15 minit. Barulah boleh solat sunat duha ataupun solat sunat al-isyraq. Ya. Baik. Okey. Ustaz Muhammad Zudi. Lawanya ridak ustaz, insya-Allah nanti ana belanja ustaz, ya. Ridak ni beli dekat Masjid Ridwan tu. Masa tu ada majlis Maulid masa tu. Okey, Firdaus Jaafar, mengenai jamak kasar, seseorang musafir keluar daerah atau qaryah untuk membolehkan dia solat kasar. Apa soalannya? Baik. Firdaus Jaafar kata mengenai jamak kasar, seseorang
seorang musafir keluar daerah atau qaryah untuk membolehkan dia solat qasar. Okey, so apa soalan dia? Oh, saya tak nampak soalan. Ya, wallahu alam. Okey. Ni ustaz dia Pasar Rafizal ni, duk kaca dia, duk ganggu dia. Duk menyakat saya. Bagi saya boleh jemput gelaran haji tu, tapi ditulis sebagai haji bedal. Ni Ustaz Rafizal ni sahabat saya, Ustaz Umri nama dia, orang panggil dia Umri. Ustaz Rafizal Yabani, dia kata bagi dia lah, dia buat lawak tuan-tuan. Apa dia kata? Bagi saya boleh je letak gelaran haji tu, tapi ditulis sebagai haji bedal wal balun. Haji bedal wal balun Arifin bin Haji Ahmad kat Batu Nisan. Saja dia buat lawak tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Baik. Okey, di Firdaus Jaafar. Betul ke kita digelarkan sesuatu tempat itu sebagai qaryah sekiranya ada satu kubur dalam kawasan tersebut? Contohnya kubur A, maka ia nama qaryah A. Kubur B ialah nama qaryah B. Baik. Ya, dia sebenarnya kalau ikut piawaian dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, satu qaryah tu dikira macam mana? Dia ada mahkamah. Ada qadhi dia. Ya, ada mahkamah. Kalau tempat tu ada mahkamah lain, itu nama daerah lain. Macam kalau kita sekarang ni ada balai polisnya, ada pejabat pemerintahnya. Jadi sekarang ni kita ambil mukim daerah lah. Macam Ampang, macam Shah Alam, macam Ceras, macam Kajang, macam tu lah. Kajang dia ada macam tu. Pentadbiran yang khusus. Maksudnya Kajang mukim. Kalau Hulu Hangat besar sangat. Pecahan Hulu Hangat tu. Ya, kita ambil macam tu lah. Ya, kalau yang kubur tu wallahualam, macam pernah dengar, wallah, saya kena semak balik lah. Saya kena semak balik. Tapi kalau nak katakan tempat saya ni tuan-tuan, nak kena tunggu kubur ni jauh. Saya kat Ampang ni, jauh tu sana tu. Sana satu kubur nak ke satu kubur lain tu makan dalam berapa puluh kilometer tu. Ya. Baik. Bagi saya dia ikut tempat pemecahan mukim yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Macam kita orang duduk Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur tu besar sangat. So macam mana? Kuala Lumpur ada pecahan. Ada mukim Setiawangsa, Wangsa Maju, daerah Batu, ada daerah pecah-pecahan lah. Betul tak? Macam kita ni Hulu Hangat besar. Dia ada Gombak, betul tak? Daerah Gombak, ada daerah Batu Cave, ada mukim Batu Cave, ada apa, kalau KL ada Sentolnya, macam tu lah. Macam tu saja. Okey, adakah dikira sebagai riba jika seorang membeli sebuah telefon baru dan membuat sukar telefon yang lama dengan hanya menambah nilai untuk telefon baru? Itu tidak riba. Ya, contohnya lah saya nak beli iPhone 11. Saya nak tukar kepada Samsung. iPhone 11 harganya berapa sekarang? Katakan 5,000. Ya. Jadi saya nak tukar. Okey, saya nak beli, saya bagi awak iPhone 11. Saya bagi Samsung S20. Harga S20 4,000. So saya bagi iPhone dan saya tambah lagi 1,000. Itu bukan riba. Itu kita melengkapkan harga. Tidak menjadi masalah. Ya, Afif Firdaus, selamat Hari Guru Ustaz. Terima kasih atas ucapan, atas ingatan tulus ikhlas, ya. Baik. Daripada Hasniza, waktu bila yang diharamkan solat? Diharamkan solat ada beberapa, iaitu pertama selepas solat subuh. Ya, bukan masuk subuh, selepas solat subuh. Selagi mana dia tak solat subuh, dia boleh solat. Lepas solat subuh tidak boleh mengerjakan solat yang ada sebab terkemudian. Kalau sebab terdahulu, no problem, tak ada masalah. Kedua, ketika matahari tegak. Ni itu lebih kurang dalam lagi seminit, 2 minit azan, matahari tertegak. Itu diharamkan. Pasal apa? Itu waktu orang Majusi mengerjakan solat. Jadi Nabi kita kena matahari tergelincir baru boleh solat. Dan ketiga, selepas solat asar. Sama juga, selagi mana dia tidak solat asar, maka tidak boleh dia lakukan solat. Dia boleh lakukan solat, tapi bila dah solat asar tidak boleh melakukan solat. Itu solat sunat yang ada sebab-sebab tertentu. Kalau nak qada tak ada masalah. Qada boleh dilakukan bila-bila masa saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, diharamkan waktu solat iaitu ketika matahari terbenam. Matahari betul-betul terbenam, itu diharamkan. Dan kelima, ketika matahari terbit, syuruk, sehinggalah setinggi segalah. Sehingga setinggi segalah baru boleh solat. Iaitu syuruk pukul 7 tak boleh solat. Tak boleh solat lebih kurang dalam 12 ke 15 minit. Akan tunggu 7 sampai 7 suku tu, itu waktu haram. Dia kena nak start solat isyraq ataupun duha, start bila 7 suku baru boleh. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Amirul Aziz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada soalan lain?
Okey, kalau tak ada soalan lain, insya-Allah kita berhenti setakat di sini saja dulu dan kita akan sambung nanti insya-Allah pada 19 ada lagi insya-Allah. Juga kuliah yang ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan yang baru masuk, yang baru tengok, tetap beri sokongan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan, bagi sokongan dan bagi derma tolong. Ya, penuhi hajat mereka, penuhi hajat rakan-rakan kita yang memerlukan bantuan, kita bantu kita. InsyaAllah, Allah akan bantu kita balik. Ya, Firdaus Jaafar, soalan terakhir. Mengenai solat pertama, saya tadi, untuk solat kasar, seorang itu kena keluar daerah dulu ke ataupun qaryah? Qaryah pada zaman dulu tu, qaryah tu daerah lah. Qaryah kecil sangat. Qaryah apa? Kampung pandan. Kecil macam tu saja, tuan-tuan. Ya, Nabi SAW mengqasarkan salat apabila sudah keluar ke Madinah, iaitu ketika berada di Zulhulaifah. Zulhulaifah tu iaitu tidak ada bangunan yang lain, itu bangunan terakhir. Maksudnya dah keluar Madinah dah. Itu Zulhulaifah tidak termasuk dalam tu. Madinah tu besar, tuan-tuan. Kalau nak kira qaryah kampung pandan, kampung Ulu Bertam kecil tu, qaryah melampau lah. Sedangkan Nabi tu, qaryah yang Nabi keluar tu, Madinah besar tu. Nampak tak? So, besar macam mana? Kita kira Ampang, Kajang, Ceras, Shah Alam, Petaling Jaya, Gombak. Macam tu fair lah, fair enough lah. Lebih kurang besar macam Madinah juga. Tapi kalau keluar taman, it's not fair. Ya. Keluar kampung kita, it's not fair. Kampung kita besar macam Madinah ke? Sedangkan dalam Madinah tu ada kelompok-kelompok, ada perkampungan kabilah. Kabilah ni, kabilah tu. Bani Khazraj, Bani Aus. Ini ada kampung. Tapi tak ada pula keluar kampung. Keluar Madinah, bawa jamak salat. Nampak tu? So, bukan qaryah. Qaryah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Wajiz, dia kata apa? Itu qaryah tu macam negeri. Ataupun qaryah disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin, yang mana dia duduk kat tengah-tengah padang pasir. Ataupun duduk kat tengah-tengah hutan, macam dekat orang asli kan. Dia tak ada bandar keliling. Qaryah. Lepas qaryah baru boleh jamak. Tapi kita ni duduk bandar besar. So, mu'tabar pada negeri lah. Ataupun daerah kita, tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan bapa dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amirul Aziz, betul ke jika roh yang baik berada di Telaga Zamzam dan roh jahat berada di Yaman? Oh, ini Telaga Baruhah. Telaga Baruhah ni ada diriwayatkan oleh Imam Zahabi dan ada ulama pertikaikan. Wallahu alam, ada perbincangan panjang ya. Telaga Baruhah ni itu tempat diletakkan roh jahat, tapi ada ulama yang mempertikaikan. Ya, wallahu alam, saya lupa perbincangan tentang perkara ini. Boleh rujuk nantilah insya-Allah. Nanti kalau ada masa saya akan baca, saya akan jawab pada sesi yang akan datang. Memang ada disebutkan, tapi kebanyakan ulama dia mempertikaikan kesahihan riwayat yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi. Dan banyak perbezaan manuskrip yang diceritakan oleh Imam Zahabi itu ada yang pertikaikan. Maksudnya Imam Zahabi sendiri pun meletakkan status Allah lupa pasang mic tadi. Allahu Akbar. Tekan bahawa status hadis tu pun dipertikaikan. Wallahu alam. Ya, Cik Maniza, ini soalan terakhir lah. Kalau kita langgar arahan pemerintah dan balik kampung ziarah ibu bapa dalam masa PKP, berdosa tak dari segi hukum? Ya. Baik, kata Al-Imam Baijuri, ya, ada ni Cik Masdiza. Dia kata, Ustaz, kalau kita langgar arahan pemerintah dengan balik kampung ziarah ibu bapa dalam masa PKBB ni, berdosa atau tidak dari segi hukum? Baik, Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala diceritakan, ada beberapa jenis yang mana kalau kita tak ikut arahan pemerintah, kita berdosa. Dan ada beberapa jenis kalau kita tak ikut arahan pemerintah, tak berdosa. Ya, tapi saya tak nak cakap yang tak berdosa, nanti orang salah anggap pula, nanti dia ambil manipulasi pendapat tu. Baik, kata Imam Baijuri, yang berdosa kalau kita kita langgar arahan pemerintah, iaitu melibatkan kesengsaraan, bahaya orang lain. Maksudnya kalau kita langgar arahan pemerintah tu akan menyebabkan orang lain bahaya, nyawa orang terselamat. Tapi selagi mana arahan tu untuk kita saja, tak melibatkan orang lain, maka pelanggaran itu tidak dikira sebagai berdosa. Ya, dan menuruti perintah pemerintah ni adalah wajib. Pasal apa? Ada perintah daripada Allah, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan perintah kamu.
Nampak tu? Wajib taat perintah. Tapi ulama detailkan yang mana berdosa, yang tak mana berdosa. Tapi kalau ada perintah tu melibatkan keselamatan awam, nyawa awam, kita langgar, berdosa. So kalau dikiaskan kan balik kampung, ya, langgar negeri, sedangkan itu adalah pelanggaran SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kita langgar juga, bagi saya berdosa. Sebab apa? Balik kampung jumpa bapak, kita balik dari Kuala Lumpur zon merah tuan-tuan, belum hijau lagi, balik sana, bawa sana pula. Ya, bukan saja mak bapak kita kena, orang kampung pun kena. Bahaya. Bagi saya, kalau dalam isu ni, kalau ikut fatwa Imam Baijuri rahimahullahu taala dan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain, kalau kita langgar menyebab pelanggaran itu, ataupun kita langgar pemerintah, tak taat pemerintah disebabkan pelanggaran itu menyebabkan bahaya nyawa orang lain, berdosa, wajib taubat. So bagi saya, langgar PKP balik kampung, keluar Selangor, keluar balik Pahang, balik Kedah, hukumnya berdosa. Sebab apa? Tak taat perintah, pertama. Kedua, ketaatan itu dilanggar sebab dia membahayakan nyawa orang lain, maka secara jelas musim pandemik ni memang bahayalah tuan-tuan. Ya, kalau kita lalai sikit, dia boleh separate dengan cepat sekali. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah jelas, maka setakat itu saja. Insya-Allah kita jumpa pada 19 hari bulan. Ada banyak lagi soal jawab yang saya akan kongsikan untuk maklumatlah tuan-tuan semua. Baik, setakat itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruq معصومة. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته والهما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.